Okay, recorded. Okay. Can I ask something? How many of you have watched exactly the same exercise like in the video? How many of you have watched already? Kami Hafiz. Okay, terang-terang, berapa ramai yang tak tengok? Hello. Hello. Saya tak tengok. Tak tengok. Berapa ramai yang tak tengok? Tengok. Come on, kita straightforward je, relax. Tak tengok. Tak tengok. Tak tengok. Tak tengok. Okay, tak tengok. Banyak sangat ke macam mana? Okay. Tak tengok terus. Okay. Tak apa. Okay, basically daripada from the chapter 1, it's all about in this exercise, it covers almost part chapter 1 sebenarnya soalan ni. Dia macam menyeluruh lah. Even though there's some certain words, some pictures. So basically itu biasalah you can read by yourself. But for the calculation part, basically based on this exercise ni macam dah cover banyak lah. Okay. Is it okay I'm mixing the language or you prefer 100% English? Is it okay for me? Do we have any foreigner here? Do we have any Arab brothers? No Any Arab brothers? Huh? Can I mix the language? Sure, sir. Okay. Cakap banyak sangat. Sorry. Okay. Let's proceed. Okay, let's say I'm not sure it's coming in your test or not or final. I'm not sure. Okay, let's say we have this kind of exercise. So a power station supplied load as shown above. So you are given several loads. Okay, several loads in several time zones. I call it as time zones. So for example, from 0 to 6 a.m. that kind of thing, 6 to 12, 12 to 14, 14 to 18. So covers for the whole day, okay, 24 hours. So we just imagine in certain place or in certain taman, so that kind of load is necessary for that place, okay. So there's power plants that will cover in order to support the necessity for this place. Okay, so in this place, for the first 6 hours, they need 45 megawatt. So in this EPS, the load is shown in megawatt, okay? But the energy is shown in megawatt hour or kilowatt hours lah. So that's the totally different lah. I'm very sure that you know that kind of difference, of course. So we have 45, 135, and 90, 150, and 75, this kind of thing, okay? Then the first question, the A part is asking you to sketch the load curve. Actually, that's better for you to go for the video or go for the slides before we go to this exercise, but it's okay lah. Okay. So what should we do? So first of all, when it comes this kind of question, so you need to sketch the load curve. So when I ask you to sketch the load curve, you should know what should you do. Okay. So basically, okay. So load curve. Sorry tulisan saya ni sangatlah buruk. Okay, load curve. Jangan gelak dia kental-kental sikit. Okay. So load curve basically is a graph. Ui, buruk gila. Natak korang lah. Okay. So the y-axis is the load. Okay, the load is shown in megawatt. Okay, megawatt. And the x-axis is the, I will say, time is okay, what? Time is in hours. Okay. So time in hours means that from 0 until 24. Okay, from 0 until 20. So the y-axis is megawatt. It totally depends on the data or on the questions. Okay. So first of all, what should you do? Of course lah, you write the basic of the y-axis and the x-axis. Then after that, refer to the question. So we are going to proceed with the first time zone, which is the 0 to 6
So it will cover 45, okay, 45 megawatts. Okay, 45 megawatts. I think you already know, huh? Yep. Okay, nampak dua easy. Okay. So the first 6 hours, there's a 45 megawatt of load. Okay, so this is your curve. It's not actually the curve lah. From the video they said the histogram chart, histogram type of the graph. So for the first 6 hours is 45 megawatt. So you just draw it. Very simple. Okay. Then proceed for the next 6 to 12, 135 megawatt. So 135, so I just write whatever by 1. So I just write here 135. So you just draw it lah. Super easy for the next 6 hours. Then after that, 12 to 14, 12 to 14 only 90 megawatt. So 12 to 14 cannot hear. Cannot hear. You can hear me? Seriously? So I just cakap orang lah. Dengar? Boleh dengar? Dengar, sir. Boleh dengar? Boleh, sir, boleh. Boleh semua. Boleh dengar, sir. I can only see the screen. Try to adjust your speaker maybe. Okay, can I proceed? I proceed Yes, so, sir. boleh pergi sini. Okay. 14, 16. Biasalah buruk. Okay. Next is 90. So 12 to 14, 90. Let's see here. So 90 is here. So you just draw it. Allah punya. Okay. Then next is 14 to 18. 14 to 18, 150. So we just put at the max one. So 40 to 18. So around this region. So this is 40 to 18. And then next is 75. 75. So 18 to 75, maybe around this. Tak, okay. Saya lah load curve. Ni lah load curve. So this is the load curve. Okay, load curve. Okay, finish first part. So second one is the sketch load duration curve. So load duration curve is slightly different, but still you are using the same value. Saya nak kena lukis balik, leceh pula. Kena lukis juga. Okay, sketch load duration curve tu, you will rearrange. Okay, for example, we have this kind of I call it box kan. We have 5 boxes. Okay, 5 boxes kan. 5 boxes ni. 1, 2, 3, 4, 5 kan. So we have 5 boxes. So these 5 boxes you will rearrange. Okay, you will rearrange based on the sequence of from the high the highest value to the lowest value. You will rearrange it from the higher one to the lowest one. So in other words, so from here apparently, so the fourth one show the highest, so show the highest value. So you're going to start from here, then you plot here, then next year, then next year, then next year and here. Faham tak aku cakap ni? Here ni. Okay. Apa tulis kat? Tak faham, okey lah. Bagus, faham. Boleh lah, tamatkan ke lah, tak faham. Okay, load duration curve. Okay, load duration curve. Tambah juga. Lukis kat mendalam ni. Sorry dia ternaik ke atas. Biasalah. Okay. Tiba Perdana Menteri pun buat silap kan? Biasalah tu. Okay. Suka. Alamak, ada orang kuat sini. Sorry. Tadi balik statement. Dah lah record. Okay. Okay, you're going to start with this one. So this one 150 and for around 14 to 18, berapa tu? 4 hours. So means that
150. First 4 hours is here. Okay. Next, second highest, 135, which is the second box. Berapa jam ni? 6 hours. 6 divided 6 hours means that 135, sini lebih kurang 6 hours, ini 10. Okay. Then it's the third box, which is the 90 with only 2 hours. So 90 is coming here. Only 2 hours. So 12. Then this one I think 6 hours also with the capacity of 75. So dia dah makin landai kan, flatten the curve kan, flatten the curve. Okay. So 12 plus 6, 18. So this one is 75. So the last one 45 for 6 hours. So 45 around here. So we get here. So this is the load duration curve. Can you see the difference? Very easy. Betul, maksudnya yang bawah ni ikut pada berapa hours yang dia spend lah. Betul. Dia makin dekat tu. Dia kena okay. Yang the load curve ni dia punya x-axis ni sekarang ni dia time zone lah. Dia time zone. Sorry, tulisan buruk nama boy. Okay, time zone. Dia time zone. But for the load duration curve, okay, load duration curve dia adalah duration lah. Tapi still time, still in the time units, the x-axis. So it will depends on the how long the load is on. Okay, on. Ni 4 hours tu you susun balik daripada besar kepada kecil. Dia susun macam. So ni the highest one, so next second higher, third higher, fourth higher, fifth higher. So you just rearrange it depend on the duration hours yang untuk load tu. Maksudnya load yang tu berapa lama dia pakai. Understand? Okay? Yes. Ni tak best ni kelas online ni macam cakap seorang lah. Senyap semua. Faham, sir. Faham. Suara sikit. Boleh. Semangat sikit. Okay, alright. Okay, boleh. So, kita habis dah sampai B. Okay, sampai B dah habis. Okay, sampai B dah habis. Lepas tu, apa soalan dia tiga ni? Okay, next. Suggest the number of operation hours for 3 units of 45 megawatts and 1 unit of 15 megawatt generators. So, we assume untuk kes ini, dia dekat satu power plant lah. Okay. In one power plant, they have 4 generators. Okay. 4 generators. So 3 units, 45 megawatts, and 1 unit of 15 megawatt generators. Okay. So basically apa yang kita nak kena buat? Alamak. Salah pakai di screen ni. So kita nak suggest apa? Suggest each generator how many hours should be used. Okay. Okay. Nak kena bukti juga. Saya ambil dari sini lah. Buruk sangat. So first generator 45 megawatt. Second also 45 megawatt. Third 45 megawatt. And the fourth
is 15 megawatt. Okay. So saya saya lukis balik yang tadi. Mana lagi ya? Udahlah. Tak boleh. Ya. Basically, I just redraw from the video, actually. Okay, right. So we are going to have 4 generators. So because we have the variable load, I mean the load is not same for each hour. The things that I wrote here is about the duration hours, but if you check from the first one, so the first one load curve, if you see at the early of the morning, maybe they use around 45, and then the next 6 hours is increased to 135, and then after that slightly drop because people are having lunch, okay, going outside, so maybe slightly drop, becomes 90, then after that again raised up because people are doing the job again, 150, and then 6 usually they go back, and then maybe for the industry usually for the person who night shift, that's why becomes drop again to 75. So when we have this kind of four generators, so we need to make sure, I mean the designer, before they plan to design the power plant, so they must look at this load curve. The first of all, the load curve very important. Before certain power plant is constructed, the preliminary study, I mean for the load study, is very critical to avoid mistakes, oversizing or undersizing the power plant. So the power plant that will be built must totally support the needs for the load demand. So ni load kena tahu dulu sebelum nak buat power plant. Ini kerja yang diorang buat lah. So load curve ni sangat penting. So dalam kes ni contohnya berdasarkan load simulator ataupun load data yang dia buat, load forecasting yang dia buat, so because we have that kind of 4 generators, if you see from here 45 megawatt, nampak tak 45 megawatt ni minimum 45 megawatt kan, so 45 megawatt ni minimum. So we can say that first unit, okay, first unit of 45 megawatt generator, okay, first unit ni can be on full drive for the whole day. So maksudnya first unit, okay, first unit ni kita akan on 24 hours, okay, first unit generator, okay, sebab minimum 45. Okay, next, so after we know the first generator will be on for the whole day, so we are not going to touch. Okay, next is the second generator. Second generator is 45 megawatt also. Okay, from here we can understand that if you draw this kind of line, okay, ini kan second region ni. So
So second region ni. So if we add another 45 megawatt of generator, so sini akan jadi second unit. Second unit akan masuk dekat kawasan ni. Tapi dia tidak bermasuk dia macam mana? It's not, doesn't mean that bukan dia masuk macam mana cerita. First generator kita akan full on, second generator tu kita akan top up untuk cover, maksudnya kita akan backup yang lain kan, load yang lain kan. So berdasarkan ini, kalau tengok sini, kalau kita draw line sini, so 18 hours. So because plus 45, so the second unit also will be turned on, but for only 18 hours. For 18 hours. Okay? Kenapa tak Sir, sure? dia ikut graf yang asal tu ke? Macam mana? Dari segi sekarang ni, I'm talking about the duration hours untuk setiap generator tu berapa lama nak guna. Tapi at what time it will on and off tu akan totally based on this lah. Dia akan based on this. Dia akan ikut ni, contohnya yang pukul 6 pagi yang pertama tu sebenarnya satu generator je on. Sebab dia 45 je. Tapi bila pukul 6 hingga 12, dia akan guna sampai 135 kan. So second generator pun akan on, third generator pun akan on juga. Tak, baik, okay, macam ni. Bagi saya habis dulu. Boleh tak? Bagi saya habis dulu Boleh tak? Ya. Boleh. Boleh. Okay, second unit will be turned on 18 hours. Then after that, saya habiskan dulu ni Then after that ni kalau tambah 45 lagi. Okay, tambah 45 lagi, ini 135. So third unit. Okay, third unit ni akan open selama 10 hours. So third unit, cakap yang habis, 10 hours. Then we have the fourth generator. So the fourth generator 135 tambah 50 tolak 35 dalam 15. So 14, 15. So the fourth generator ni, fourth one, akan on hanya selama 4 hours. Okay. Yang saya nak cerita sekarang, at the end, maksudnya kita, because the question asking you, suggest the number of operation hours for 3 units, 45 megawatt and 15 megawatt tu. Kalau jawapan akhir kini, first unit, kita on berapa lama, berdasarkan graf tu, kita on 24 hours. Okay. Second unit, akan on 18 hours. Third unit will be turned on for apa tadi? 10 hours. Okay, 10 hours. Fourth unit dia hanya hours. Okay. But it doesn't mean that dia continuous terus semua dia on sekali. Faham tak? Maksud saya, yang ni kan, first unit kita 24 hours, oh panjang. Lepas tu tambah lagi second 80 hours. So tambah tak? Maksudnya, yang ni dia nak cerita for each generator, how many hours should be operated. So maksudnya third unit generator tu kita perlu only 10 hours saja. Okay? Tapi, what time it will be turned on tu, itu akan integrate lah. Dia ada switching dan sebagainya lah. Dia akan auto switch lah. Contoh okay, kita tengok yang ni. Aku nak pergi balik. Aku pergi balik lah. Betul. Ya. Maknanya generator ni dia akan on ikut pada waktu demand tu lah. Betul. Ya, aku okey Untuk mendapatkan total load tu ke macam mana? Suara kau serak macam ni lah. Sekejap. Kalau tengok graf ni kan, maksudnya yang ni 45. Ini aku tak ingat apa-apa. Satu ada macam mana? Mana? 135 ke? Sorry lah, tak betul. Ini 150. Okay. Yang ni apa tak? 45 ke? 45 dan 75. Okay. Biar tak sama. 75 dan 45. Tinggi sikit 75 dan ini 45. In other words, for the first 6 hours, only one generator on. Another 6 hours ni dia dah ada 3 kot. So dekat sini,
3 generator on. Yang dekat sini 45 ini 2 generator lah. Yang ni sebab 75, so ni akan 2 generator yang akan on. Yang ini region ni sebab dia 150, so 4 generator will be on. Ikut time zone dia. Ni tak pasti tadi pukul berapa tadi? 18 ke? 14, 18, 24. The last one, I think 45 kan? 45 kan? Okay, 45. Kenapa tak sambung? So dia ni 75 lah. Ni 2 generator, yang ni 45, so ni only 1 generator on. In other words, sebenarnya yang maximum full generator, full drive, all the power plant will turn on all the 4 generators at this region. Sebenarnya pukul 4, pukul 2, pukul 6 ni adalah maksimum. 4 generator on. Faham tak? Tak faham? Sir, 12 penggunaan hanya 75 tapi kita on sampai 90 ke? Pukul 12 sampai 18. Ya, 12 sampai 18. Ya, aku salah graf ke? Ya, 12 sampai 18. Tak. 14 ni ada, ke tak ni? Ini yang ikut asal. 14 sampai 18, 150. Ini yang data asal. Ni ikut time zone. Maknanya yang dekat 150 load tu dia akan jadi 4 generator on lah ke? 4 generator akan on waktu tu. Saya faham kot. Yang mana confuse tu. Sebab saya guna graf ni kot Saya guna graf ni mengelirukan kot. Ini graf ni kita nak tengok duration dia. Ni nak tengok duration dia. Berapa lama yang generator tu akan digunakan. Cara kita nak macam mana? Cara kita nak differentiate setiap generator tu how many hours tu kita based on the duration curve. Tapi the way dia turn on tu akan ikut exactly data asal. Kalau dari sini lebih clear kot. Sini satu je generator. Betul? Betul tak? Betul. Yang ni berapa? 3. Kalau tengok 45, 3 generator. Yang ni? 2. 2 lah. Yang ni 4. 4. Yang ni? 2 lah. 1.5 tak ada. 2 lah. Kira 2 lah sebab nak 75 kan. 75 tu kita kiranya ada pembaziran lah di situ. Bukan pembaziran lah. Dia saya rasa lebih pada penyimatan pun. Bukan pembaziran lah. Macam mana? Buka 2 generator tapi pakai 75. Perjimatan. Gitulah. Pembaziran kot mungkin ayat tu yang sesuai kot. Boleh kot. Macam itulah. Lebih kurang. Tapi yang penting kita fulfill di mana? Kita fulfill dia di mana? Demand 75 tapi memang betul lah. Plan tu cover 2 generator tu cover untuk 90 kan. Yelah dia ada rugi lah kat situ. 75 megawatt tu. Boleh ke faham? Nak relate yang soalan nombor 3, nak menjawab soalan 3 sebab dia tanya soalan dia number operation hours for 3 units. So kita kena jawapan akhir kita tu our final answer will be like this macam ni. First unit berapa lama, second unit berapa lama, third unit berapa lama dan fourth unit tu berapa lama. Boleh? Boleh sir. Ada yang tak faham ke? Ada yang masih keliru? Boleh. Kalau keliru, rungkaikan sekarang. Jangan ditahan. Tak ada saya pick up nama lah. Saya suka pick up nama. GG. Elina faham tak Elina? Yes, sir. Understand? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Fahana, okey Fahana. Boleh sir. Irfan Daniel boleh? Boleh sir, faham sir.
Tak faham? Ataupun saya tanya soalan lah. Kalau dah faham sangat tu. Cik. Saya kurang faham Ustaz. Ya, kat mana yang tak faham? Mana? Sekejap. Yang 3 ni Number of operation hours ni ke? Betul Ustaz. Okay. Dekat mana yang tak faham tu? Macam mana boleh dapat 24? 18, 10 tu? Betul Ustaz. Okay. Yep. Okay lah, mungkin graf ni tak tahulah. Graf ni tujuannya kita nak tengok berapa hours tu supaya kita nak differentiate sama, nak differentiate senang. Setiap generator tu berapa lama yang boleh digunakan. Okay. So basically apa yang kita buat tu, we take from the long duration curve. Because we want to know how long duration for each unit of generator. So dekat sini dia dapat beza berapa jam yang diperlukan. Sebab tu saya pakai long duration curve. But the time they turn on, for generator on berapa banyak itu memang akan basically pada data kita yang asal ni, load kita ni. Memang tengok load pun sebenarnya. Dia tak ada pasal lah. Kalau tengok dari sini, saya tahu, saya rasa confuse kot kat sini. Kat sini kalau kita tengok for the first 4 hours, it looks like all the generator are turned on. Betul tak? Nampak macam turn on semua kan? Sebab kalau tengok graf ni. Betul Ustaz. Tapi sebenarnya tak, sebab dia adalah load duration hours. Dia tak ada kena-mengena pun dengan ke atas. Dia hanya melintang je. Maksudnya duration hours tu kita differentiate kan, 45 ni kita buat senggat sini kan, senggat sini. So ini memang elok, first generator kita 45 megawatt. So that 45 megawatt will be turned on berapa ni? So 24. Okay, maksudnya first unit kita ni memang 24 hours lah kita on. Kita on panjang. So ada satu unit generator tu akan buka selama 1 hari, tak berhenti. Sebab dia nak fulfill yang minimum tadi tu. Boleh Ashraf? Dapat? Okay. So, okay, the next tu, maksud the next tu 90 kan? Sebab kebetulan nilai dia 90 tu, jadi kita ada 45 megawatt. Macam cantik lah. 45 plus 45, you get 90. So that 90 means it comes to the second unit of the generator. And then from this curve, you can understand, dari sini dia ada clue dia, so 18 hours. So, that's why second unit tu 18 hours will be turned on. Kalau tengok daripada graf ni. So untuk yang third generator, so third generator tu kita tengok juga kotak-kotak ni. So dia 90 plus 135, 45. So another 45. So which means that the third generator also will be turned on. Kat sini je lah. So dia 10 hours. So third generator kita takkan guna 24 hours, dia akan guna 10 hours saja. So lastly untuk yang fourth, the final generator tu hanya akan on dari sini, which is 50 megawatt ni, dia akan on hanya selama 4 hours saja. So maksudnya generator nombor 4 kita tu akan on 4 jam saja. Tapi the way they on tu, dia orang ada switching lah. Dia akan on waktu-waktu yang sesuai tu kan. So dia akan ikut on tu, dia akan ikut stay lagi ikut sini. Dia stay lagi ikut sini. Ini. Dia akan ikut sini lah. Tapi kalau kita suggest for each generator how long, ini ada way kita tulis macam ni. Jawapan dia macam ni lah. Tapi at the end yang kita buat, memang akan tengok pada graf ni lah. Okay, contoh 6 pagi 45 megawatt. So ni satu cukup lah. Kita tulis satu. Yang ni 135. So 3 pieces. So yang ni 2. Lepas tu yang ni mungkin orang start balik buat kerja kan. So memang efektif lah time ni sebab nak kerja dia punya target harian kalau kat industri kan. So that's why dia akan turn on 4 generator untuk accommodate dia punya load industri tu contohnya. So the last one tu sebab malam biasanya tinggal orang night shift lah. Saya operator kan, engineer dah balik dah. Engineer balik awal 10. Tu yang lebih-lebih tu yang operator dia akan sambung lah buat kerja-kerja kan, pasang-pasang ke assembling ke. So that's why dia drop sikit. Kat sini still lagi guna 2 generator lah. Tadi ada seorang kawan awak cakap macam membazir lah. Boleh kata membazir lah macam itulah. Sebab kita, tapi kalau kita tutup satu, masalah lah. Line tak hidup lah. Maksudnya ada line yang terpaksa dicutikan. So kita kena juga accommodate tu. Sebab tu kita perlukan lagi 2 generator untuk support yang ni. Itu switching tu akan dibuat oleh sistem tu sendirilah.
Diorang adalah switching yang dia memang dia dah set timer dan sebagainya. Sebab dia dah buat study ni dulu sebelum dia construct power plant. Boleh faham tak? Ke tak faham? Boleh. Okey kan? Okay. Ke korang tak makan ni? Okey, tak ada. Okay. So, kita pergi next Calculate load factor. Okay, load factor ni kalau dah buka slide tu ataupun dah buka video tu sikit-sikit, awak dah singkap, mungkin ada keluar lah equation ni, very straightforward sebenarnya. Okay, very straightforward. So you just need to calculate the load factor. So load factor tu sama apa? Ya, aku tak di load factor. So basically load factor sama dengan dia adalah average load bahagi dengan maximum demand. Okay, maximum demand. Okay, ini equation ada dalam slide, okay, ada dalam video tu. So ni equation dia. Tapi first of all, apa yang nak kena kira? So average load kita tak ada, so kita kena carilah average load tu. Okay, so ni first step kecil kat sini. So carilah average load tu. Okay. Average load pula ada juga dia punya equation dia. Average load rasanya ni energy bagi dengan 24 hours. So ada daily load kan. Okay, so kat sini average load sama dengan energy bagi 24 hours tu. So you kena carilah pula, carilah energy tu apa benda. Ni total energy total energy. Okay, energy kan, tahu kan energy tu apa? Energy adalah apa darab apa? Power darab hours kan? Dia power darab hours lah. Maksudnya dia energy ni dalam unit watt hour lah. Kilowatt hour, megawatt hours. Okay? So energy tu dalam unit tu. So dekat sini kita kena cari energy, total energy for that day. Okay? Means that you kena darab semua ni lah. So ini adalah megawatt. So megawatt ni perlu didarabkan dengan menatang atas ni duration hours ni. Means all must be sum up lah. So maksudnya 45 multiple 6 tambah 135 multiply with 6 plus 90 multiply with 2 plus 150 multiply with 6 plus 75 multiply with 6. So kan pula. Saya 150 darab dengan 4 je sir. 4 je? Apa yang 4? Sebab daripada? Oh, okay, sorry. 14 to 18 Sorry. Acuk kira berapa? 2310 megawatt hour. Megawatt hour. Ada di dalam slide, dalam video tu, tapi kau nak kena cari dalam video tu kan. Okay. Then so dah dapat energy ni, teruslah masuk dalam ni kan. So bagilah dengan average load bagi 24 apa? Kurang berapa watt? Kira sikit.
96.25 megawatt. 96.25. megawatt. Lepas tu masuk je lah load factor. Okay, load factor 96.25 megawatt bahagi dengan maximum demand. Maximum demand berapa? 150. 150. Dekat sini tulis maximum demand 150 watt lah. Sebenarnya dia ada basically they are given you the value, we are giving you the values lah. Bila kita bagi lah kadang-kadang kita cakap per power plant ke apa benda maksimum di mana. Kalau tak ada tu boleh assume yang load yang paling lama, maksudnya load yang paling tinggi tu itu dia maksimum demand. Kalau kat sini 150 kan, kira sikit berapa? 0.64. Dapat 0.64 adalah load factor. Sir, load factor tak ada unit. Tak ada unit. Sebab dia dah watt bagi dengan watt. Oh, sorry. Aku tulis agak lah. Sekejap. Megawatt bagi megawatt, tak ada unit. Percentage boleh lah. Kalau nak percentage juga kan. 64%. Tapi 0.64 orang bagi point lah rasanya. Boleh ke? Boleh. Next. Sir, Kelima apa? Kelima ponda. sir, saya nak tanya yang soalan C tadi tu, graf dia Ya. tu akan jadi melintang ke menegak? Graf dia akan jadi melintang ke menegak. Basically yang kita cari sebenarnya dia sebenarnya saya ambil daripada sini je. Saya ambil daripada log duration curve, graf yang sama. Okay, graf yang sama, tapi saya separatekan buat senggat je. Sama yang macam tadi tu. Just nak tahu berapa hours untuk setiap generator tu perlu dia on kan. At the end, apa yang kita nak, jawapan apa yang kita nak sebenarnya benda ni. Apa yang kita nak sebenarnya adalah first unit tu berapa lama nak dia on kan, second unit tu berapa lama nak dia on kan. Itu yang sebenarnya kita nak sebenarnya. Oh, okey. Boleh ke? Ketak okey. Ya. Kiranya memang graf tu akan jadi dalam bentuk histogram lah. Tak ada bentuk yang macam garis tu je. Garis macam ni. Histogram lah setakat ni. Setakat ni histogram. Kau nak buat graf bentuk lain lagi ya? Silakan. Bukan. Asalkan jawapan betul. Tak Saya nak. okey je. Kalau jawapan tu betul, berapa hours tu dapat express, tak ada masalah. Okay. Any question? Any other question? Okay, calculate plant capacity factor. Okay. Ini adalah calculate plant capacity factor. Ini di-express dalam atau lah macam ni je. Plant capacity factor tu sama dengan E. Okay. So E ni adalah inilah total energy tu. Okay, total energy yang tadi kita kira 9 berapa dah. Dan dibahagi dengan C. Okay, C darab dengan T. Ini adalah
plant capacity. Plant capacity ni yang tadilah. Kita punya tadi tu sebab ada 4 generators kan. 4 generators. Lepas tu dia 4 generators lepas tu dia ada 45, 45, 45 and 15. So this one is 150 megawatt. Okay. 50 megawatt. So ini adalah duration. Okay, duration given here because they said daily. Okay, daily kan. So daily ni dia cerita satu hari lah. So 24 hours. Okay, sebab dia cakap daily. So substitute all the values here. So berapa energi ni? 2, 3, 10 megawatt hour kan. 310 megawatt hours over 150 megawatt multiply with 24 hours. Kita lihat. So ni cut. So no unit. Lebih no unit. Poin nampak juga. Kebetulan. So coincidentally same value. Kalian dapat benda sama. Okay. Okay, so untuk for this exercise, inilah dia. Inilah dia untuk exercise ni. Okay. Doktor, Any question, please? yang tanya, yang C ni memang akan pakai yang total bila part-part ni pakai lah. Oh, Contohnya maksimum 150 megawatt hour kan. So memang kita akan pakai 150 megawatt hour lah untuk C ni. ke megawatt dia lah. Tak, di plant capacity tu. Capacity plant tu, power plant tu ada berapa banyak generator kan. Biasanya commission ada berapa banyak generator tu. So memang kita total plant capacity tu semua sekali berapa megawatt. Ada 5 reaktor contohnya dengan satu plant tu kan. So let's say satu reaktor tu 1 gigawatt lah. So 5 gigawatt. So 5 gigawatt lah. Itu capacity maksimum tu. Okay. Dia ada satu lagi, kalau you tengok nota tu juga dipanggil plant use factor. Plant use factor tu yang ada beza dekat sini je lah. Aku cakap ni kan kau cloud pula. Sekejap, okay. Kita tambah sikit. Ada, ni boleh tengok dalam nota tu. Plant use capacitor. So ni basically equation dia sama je. Dia sama je. Total energy C pun sama. C ni adalah total lah. Total capacity reactor. Okay. Berapa banyak generator semua sekali lah. Tapi ada satu lagi ni. Ini yang dia ada dedicated masa lah. Biasanya dalam soalan kita bagi lah how many hours. Contohnya use for 9 hours. Contoh ada soalan lain yang dia kata dia guna 9 hours. So ni value ni je tukar. Banding dengan plant capacity factor ni. Plant capacity factor ni kalau dia tanya dalam soalan 34 hours kan. 34 hours. So per day. Tapi ada soalan yang tak tanya, the duration tu dia cakap sampai 1 tahun. Okay, 1 tahun kan. Tapi maksudnya soalan totally different questions. So the energy also of course will be different. Nilai dia besar. So dia punya T ni pun akan jadi X760 kot. 24 multiply with the 365. So dia akan kira untuk 1 year. So dalam soalan kat sini baru dia relevan. Contohnya dalam 1 year tu dia operate kan. Tapi dia contohnya dia nak guna sampai 10 bulan saja. Tu kan. Kat sini ada beza kat sini. Yang ni saya bagi contoh kalau dia dalam per day lah. Dia say dia ada soalan lain yang dia nak guna sekejap je. 9 hours dan sebagainya. So kat sini dia different value. This one is plan use capacitor. Everything is in the notes. Okay. Any question?
Ni bahagian load curve loads. Lepas tu please go for the slide go through the slides but the calculation, I think for the chapter 1 basically dia akan pusing-pusing sikit soalan lah. Yang ni kira saya just telling you the example of question that cover all the many parts. Dia cover banyak parts lah dalam satu soalan. Tapi in the real one maybe we ask only until this level kan. Tapi mungkin kita tulis lah bagi macam power sikit level kan. Takkanlah level straightforward sangat kan. Mungkin kita pusing-pusing sikit ke contoh lah. Kita bagi detail sikit value-value ni contohnya. Contoh macam tu lah. Any other question? No, sir. So kan ada request yang nak buat chapter 2 kan. Saya rasa chapter 2 macam kalau kita buat Isnin depan boleh tak? Ke tak possible? Ke nak hari Rabu depan juga? Ke macam mana? Boleh. Saya baca dulu, awak baca dulu lah. Baca dulu chapter 2. Isnin depan. Saya rasa kalau saya ajar sekarang, kalau you tak baca kan, kelaut sikit lah benda tu. Boleh tak baca dulu? Boleh je. Minggu depan, sir. Boleh. Okay, minggu depan tu bila? Isnin? Ke? Waktu kelas je. Waktu kelas Isnin. lah. Isnin Monday. boleh, Rabu boleh. Monday. Kita start lambat sikit nak? Pukul 9. Bisa aja. Saja. Pukul 8 kan cepat sangat pula kan? Boleh? Boleh start? Boleh Okay, macam biasa ini adalah optional. For those nak participate silakan. Siapa yang boleh study sendiri tak ada masalah. Boleh tanya saya sendiri pun tak ada masalah. Sumbat banyak-banyak kan kau ke laut juga. Boleh Saya akan ajar single line diagram. Lepas tu yang apa nama tu nak kira base dia tu. Yang base tu dia pusing sikit lah. Lepas tu yang single line diagram tu yang you nak kira, nak convert reactance semua tu kan. Lepas tu ada masuk generator, dia punya base lain-lain. So dia mungkin perlu baca dulu benda tu, then baru kita boleh buat exercise lah. Boleh tak? Baca dulu ataupun tengok dulu video yang Cik Rizwan upload tu, yang peringkat awal tu, yang sampai per unit tu kan. So kita akan cover kat situ. Kita cuba lah dalam masa sejam. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. I didn't expect until 51. Until 50 I thought only half. Okay, one more thing. So we plan to do all section pun kita nak buat satu quiz. Boleh tak? Tapi quiz tu kita buat hari Jumaat sampai hari Jumaat saya buka one attempt je. Okay, daripada Jumaat sampai hari Ahad tu saya open lah. Open tu 3 hari tu lah. Tapi sekali access tu mungkin dalam around 10 to 15 minutes tu kot. Chapter 1 Dok? Chapter 1 lah. Bila tu, Doktor? Saya akan buka start Jumaat sampai Ahad kot. Kita buat macam, tapi sekali attempt je lah, boleh attempt. Boleh. Minggu ni ke, sir? Oh. Kau terkejut? Boleh. Terkejut tak terkejut aku tak kira lah, kena buat juga. Senyap aja, agak lah senyap aja ni. Boleh apa kalau kata apa berjadian dekat kuis korang tu, tak apalah, nanti kita cerita lain kali lah pula yang tu. Contohlah. Sekarang ni kita buat dulu, kalau edit end tu nampak kau macam nak meninggal kan kuis ni kan, tapi kita bincang boleh nanti kemudian. Boleh? Boleh Saya ingat nak buka kamera kejap je, sampai lama pula. Saya handsome tak apa. Apa? Saya handsome tak apa buka lama-lama. Cakap saja lah. Ulu apa-apa. Okey, apa-apa hal pun itulah kita punya final. Mungkin kita berakhir dengan online juga semua kan. So saya harap masing-masing jaga diri. Nanti mungkin haraplah settle COVID ni kan. Masalah kan ni. Okay, selamatlah semua. Okay. Ada ini ada question? Ini ada question? No. Sekejap. Ada orang tanya. Kuan Pi Shan. Kenapa? Yes. Yang tu quiz cover untuk apa topik?
chapter 1. Kita ada 5 chapters, we have 5 chapters. So plannya 4 hingga 5 kuis lah. So cadang tu 1 kuis 1 chapter. Sebab kalau tak buat 1 chapter tu takut nanti ke laut, nanti tahu-tahu kita bagi test je, nanti terkejut pula kan. Setelah chapter 1. Chapter 1. Thank you so much. Ni ada question? Lee Yo Meng, any question? No, sir. I'm clear. Oh, I thought you are not here. Saja pick up, try tengok. Oh, yeah. Ada sini. Okay. Sini je. Ada sini alright. Ain Fadilah, okay? Okay, sir. Oh, sebenarnya ada ingat tak ada. Okay. Alright. So kita jumpa semula on Monday 9. Okay, 9 AM. So please do read until per unit kot. Per unit single line diagram, betul ada per unit system. Try to understand. Try baca dulu try understand, then again when Monday comes, so saya akan explain. Okay? Kena faham tu sebab itu relate dengan PSA nanti ini ada prerequisite per unit ni sangat penting. So you will relate with your next one of the frightening subject, power system analysis. Dia ada terlibat benda tu. So kalau tak faham time ni, dia akan ke laut habis lah. Masa PSA tu menggigil-gigil lah. So baca dulu, at least dah faham, senang lah sikit. Sengaja dah biar nanti. Okay. Alright, okay, thank you. See you next Monday. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Take care. Thank you, sir. Thank you, Bye. Doktor. Bye. Thank you, sir. Alright. Sila berambus lah daripada kelas. Okay. Alright. Thank you, sir.